Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari, hari Jumaat yang istimewa, hari yang kelima di dalam tahun 2024. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama dalam khalaqah ilmu yang dijanjikan ketenangan, rahmat, kasih sayang dari Allah dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, khususnya untuk kefahaman dalam perkara agama. Kita dihimpunkan pada pagi ini bersama perbincangan Tanyalah Ustaz. Terima kasih kepada semua keluarga besar yang sentiasa bersama dengan kita. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz dengan topik perbincangan adab terhadap ulama dan juga umara. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Subhanallah, itu dia yang bakal kita bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan adab sesama manusia dan juga adab kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi, kerana hari ini sering berlegar di media sosial, di kaca TV, perbincangan dan juga isu-isu berkenaan dengan bagaimana hilangnya adab kita dengan manusia, dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan, dengan masyarakat, dengan setiap makhluk Allah. Dan hari ini perbincangan kita tentang dua insan, iaitu ulama dan juga umara. Ulama adalah pewaris para nabi yang menyampaikan kepada kita ilmu dan juga menegur kesilapan kita, dan juga umara adalah mereka yang memimpin kita, mereka yang berada di hadapan kita, yang Allah sebut di dalam Quran surah Ta'at kepada mereka selagi mana apa yang disuruh itu adalah sesuai dengan tuntutan agama. Sidang penonton, hari ini bakal kita bincang bersama dengan bintang ilmuwan kita, yakni Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra, bersama dengan kita setiap Jumaat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Alhamdulillah. Biasanya kita setiap Jumaat memang akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz dengan topik-topik perbincangan yang memang kata orang kena dengan situasi semasa dan dibawakan itu segar untuk tatapan semua penonton-penonton. Dan hari ini tentang adab terhadap ulama dan juga umara. Pembukaan dari Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati adinda saya Fadil Dai Azrin. Tak dilupakan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk pertemuan kita pada hari minggu yang pertama untuk hari Jumaat dalam tahun 2024. Mudah-mudahan Allah memenuhi sekalian hajat-hajat yang belum tercapai. Saya yakin di antara hajat-hajat yang belum tercapai ni biasanya nak turun berat badan, walaupun 1 gram tak turun, tapi mudah-mudahan 2024 lebih baik dan jayanya, insya-Allah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, satu tajuk perbincangan yang saya rasa sangat baik untuk kita sama-sama tuntaskan, dan kita berbincang berkaitan adab terhadap ulama dan umara, kerana kedua ini adalah benda yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, di antara yang perlu kita ikut selagi mana ia tidak bercanggah dengan syarak. Dan hari ini kita tengok bagaimana kita nak menjadikan ulama itu seperti disebutkan dalam hadis Nabi sebagai bintang-bintang. Kenapa disebutkan sebagai bintang dalam hadis Nabi? Sebab nak jadikan sebagai panduan hidup kita. Kan? Sebab ada orang kata, kenapa nak ikut ulama? Ikut je lah Quran, ikut je lah hadis. Baik, kita kena faham dari segi kapasiti ilmu kita ni, kita tak faham Al-Quran itu secara bahasa dan juga dari segi istimbat hukumnya, dari segi tafsirnya. Nak faham macam mana kan, surah Fatihah pun duk gelong lagi baca kan. Maka diambil daripada susunan para ilmuwan kita ni lebih memudahkan kita, supaya kita masak nasi dalam periuk kan, mana ada orang makan dalam periuk, maka orang cedok dalam senduk buat masuk dalam pinggan. Maka samalah juga ilmu, kita nak ambil semua kita tak faham kan, tak faham dari segi maknanya, dari segi uruf dia sebagainya, kita kadang-kadang kita tak reti. Maka ulama memudahkan kita ambil portion yang sesuai dengan kita. Lepas tu jangan sombong sangat, kita ni tak tahu mana pun. Dan kenapa disebutkan umara itu pula sebagai perisai?
Nah, sebab ni adalah tempat untuk kita berlindung dan untuk orang ramai berteduh. Maka itulah fungsi yang sebenar. Maka a good combination ini tidak boleh dipisahkan. Untuk nak menjadi satu kepimpinan yang hebat itu tidak boleh menafikan di antara dua benda ini, di antara pemimpin itu dan juga orang yang boleh menasihati beliau ketika mana kadang-kadang kita terlajak. Kerana kalau kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana beliau ada guru yang sesat ada di sisinya, yang guru boleh marah dia ketika dia buat salah, guru yang boleh tegur ketika dia buat silap. Kerana masalah kadang-kadang kita ni adalah bila tak boleh nak tegur, itu balik awal. Maka ni yang kita nak tuntaskan perbincangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati kepada kita. Pagi ni kita letakkan sekejap pakaian warna kita apa, letakkan sekejap kefahaman kita apa, untuk kita letakkan adanya keselarasan yang baik, penyelarasan yang baik, agar kita tak mau dah duk bergaduh untuk benda-benda yang tak sepatutnya kita bergaduh. Banyak lagi benda yang perlu kita letakkan sebagai aulawiyat dan keutamaan untuk kita fokuskan ilmu, perbincangan dan juga keringat kita kepada benda yang boleh mendatangkan faedah pada masyarakat dan agama, insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan pembukaan perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan bagaimana untuk kita faham tentang etika adab hidup sesama manusia, untuk kita hormat menghormati, saling kita ini bertingkah laku baik terhadap sesiapa pun yang bersama dengan kita, khususnya dengan topik perbincangan kita ulama dan juga umara. Jadi mungkin kita boleh terus kepada perbincangan kita untuk soalan yang pertama di Facebook dari sahabat kita Sahziatul Sidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah faktor penyebab terjadinya tatkala kini ulama dan umara sering dihina, dikatakan membawa agama sesat, sedangkan semua yang diajarkannya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Apakah kita dapat memerhati situasi begini seperti zaman baginda Nabi SAW dan kaum musyrikin Mekah terdahulu? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih juga Sahziatul Sidik untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Sahziatul Sidik untuk soalan pertama pembuka gelanggang kita yang penuh dengan hikmah. Soalan ada dua soalan di situ. Yang pertama, apakah faktor penyebab ataupun punca terjadinya sekalian permasalahan hari ini? Kita tengok orang berbalah saja. Kalau kita tengok di media-media sosial ni, sakit kepala otak kita kan, mau demam kita kalau nak baca komen-komen tu kan, sehingga kan menghilangkan akhlak, menghilangkan adab, menghilangkan tarikh kemanusiaan manusia itu hanya disebabkan sedikit khilaf yang berlaku. Yang pertama, Nabi SAW sebut dalam satu hadis dari Imam Muslim, kedudukan pada 145. Boleh tengok dalam kitab As-Sahih disyarah ke Imam Nawawi rahimahullah taala. Kata Nabi SAW, bada'al islamu khariban. Islam itu datang dalam keadaan yang asing, yang pelik lah bahasa kita sebut. Wa sayaudu kama bada'a khariban fatuba lil quraba. Dan Nabi kata apa? Akan kembalinya pula nanti juga dalam keadaan yang asing juga. Mai dalam keadaan yang pelik. Nabi bawa Islam itu, orang musyrikin, puak-puak Arab jahiliah ni pelik nak terima. Sebab rasa ni adalah agama yang dibawa oleh orang gila lah, disebut dengan pelbagai bentuk tohmahan dan cercaan ke atas tubuh badan baginda Nabi SAW. Nabi kata apa? Fatuba lil quraba. Dan ia ni akan dikembalikan dalam keadaan ni, dan beruntunglah pada siapa yang duduk dengan yang boleh kekal dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang betul ini. Maka Allahumma salli alaihi wasallam. Dan kita tengok memang akhir zaman tu musuh-musuh ni pasti akan memastikan untuk kita ni jauh daripada ulama dan umara. Sebab apa? Bila hilangnya panduan, maka tidak ada tempat untuk berlindung. Kan tadi dah abang kata, Nabi sebutlah hadis, ulama adalah panduan, yang dibintang-bintang sebagai panduan, dan juga umara adalah sebagai pelindung. Bila tak ada panduan, bila tak ada pelindung, memang balik awal tu. Macam budak-budak lah Ustaz. Ingat tak budak-budak tu kita duk kena kencing, kita kena tipu kan? Mak ayah kita katakan tepuk, ada hantu kan? Tak pasal-pasal, senyap selok kita kat situ kan? Dia buat ni jebon man, ambil dia kan? Mana ada jebon lah rumah kita. Tapi sebabkan ketika tu tidak ada knowledge dan tidak ada kefahaman, maka mudahlah kita digula-gula kan? Kan? Maka sebab tu pentingnya kita perlukan panduan dalam kehidupan kita, agar ia boleh terjaga dan kita tidaklah
boleh tertipu dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Sebab orientalis barat ini mereka sentiasa akan memikirkan cara untuk memisahkan di antara kedua golongan yang sepatutnya menjadi pendinding dan juga pelindung panduan kepada kita. Itu yang pertama. Soalan kedua, apakah situasi ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, of course lah berlaku, kan? Sebab itu Nabi sebut dalam hadis ni, Islam tu datang dalam keadaan yang qariban, ini dalam keadaan yang asing. Sebab depa batu sampai di pulau di boikot, sehingga kan disebut dalam riwayat dalam kitab Sirah Nabawiyah bagaimana keadaan umat Islam ketika tu dibunuh, seperti mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sumayyah, kan, seperti mana suami dia Sayyidina Yasir, kan, disiksa anaknya Sayyidina Ammar, dan didera dengan keadaan yang tak relax punya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah dan banyak daripada kalangan sahabat-sahabat yang lain. Nah, maka inilah fungsi peranan mereka itu. Bila mereka ni koyak, tak boleh nak kekang apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mental, maka diperbawa pula dengan cara fizikal. Bukan hanya dengan cara fizikal, malah dikuat-kuasakan, diendoskan satu perundangan. Orang puak-puak di puak-puak Quraisy ni tak boleh berjual beli dengan orang Islam. Orang Islam ada duit, tapi nak beli barang tak boleh. Sebab apa? Keluarnya arahan, kalau hampa meniaga juga, saya lagi hampa sakit. Kena talat dai, kena buat depa ikat seperti Bilal bin Rabah, dibawa keliling kota Mekah dengan penuh kezaliman. Maka inilah yang disebutkan juga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Al-Quran bagaimana musuh-musuh Islam ini daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan bersatu walaupun mereka berbeza-beza ideologi, kefahaman agama, dari segi adat dan sebagainya, depa berbeza. Kadang-kadang Yahudi Bani Khatfan berbeza dengan puak Quraisy, tapi dalam perang-perang tertentu mereka boleh bersatu. Bani Nadir dan sebagainya, kan, depa boleh bersatu semata-mata nak menewaskan ataupun menjatuhkan kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu. Maka inilah yang perlu kita ambil sebagai cakna. Kita akan jadi lemah kalau mana kita semakin banyak berpecah belah. Sebab tu carilah di mana titik kesamaan paling common, paling cak ayam, kan. Kita boleh waktu pagi ni kita mulakan kesatuan yang paling besar dalam agama ni adalah sembahyang subuh berjemaah. Ustaz perasan Ustaz, dalam sembahyang mana kita asing, Tok Imam tak perasing pula, mana parti A duduk belah sana, parti B duduk belah sini, kan. Yang tak ada parti atas horat duduk atas pagar, kan. Tak ada pula, kan. Yang diajarkan kita sawu sufufakum fa inna tasufu min tamamis salah. Lurus dah dapat saf, kesempurnaan saf sebahagian daripada kesempurnaan solat. Hang parti mana ke, hang warna apa, tak kira, duduk dalam satu saf. Tu Islam ajak kita di awal pagi cari titik kesamaan. Tapi kita buat apa? Lepas pada waktu pagi kira berbalah, bergaduh, punggai hang aku, kata ke hang aku dan sebagainya, maka menghilangkan akhlak apa yang diajarkan dalam Islam. Maka kita kembali cari titik kesamaan balik. Sahabat saya Ustaz, dia convert lah pada Islam, syahadah. Sebelum dia masuk Islam ni, dia melalui 4 agama yang lain. Last agama Bahai dia masuk, tak ada masalah sangat. Tapi the moment dia masuk je agama Islam, Ustaz Syamugam ni, Allah takdirkan habis family buang, kawan-kawan tak mau kawan. Padahal dulu ni dia lompat-lompat agama lain ni, depa tak ada masalah. Nak abang kata apa? Nak abang betul yang Nabi kata mereka akan bersatu dalam bab nak menentang Islam. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Bahawasanya ni penyakit yang dah berlaku dah, jangan kita bawa penyakit yang sama. Mudah-mudahan. Subhanallah, itu di antara coretan dan catatan awal berkenaan dengan perbincangan kita, adab terhadap ulama dan juga umara. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perbincangan tentang adab terhadap ulama dan juga umara. Bagaimana yang dimaksudkan dengan adab dan kenapa perlu beradab dan apa yang berlaku sekarang, sehingga kan kita tampilkan kepada anda topik perbincangan ini kerana risau melihat adab dan etika umat Islam di akhir zaman, khususnya berkenaan dengan bagaimana mereka menegur dan juga mengkritik sesuatu insan. Baik, bila mana kita sebut tentang ulama dan juga umara, untuk perbincangan fokus kita pada hari ini, sudah tentu dan sudah pastinya manusia tidak terlepas daripada melakukan
kesilapan dan juga tersalah dalam menyebut ataupun melakukan sesuatu perkara itu tidak dapat dinafikan. Manusia biasa. Tetapi bila mana kita melihat sesuatu kesilapan, kita nak menegur, kita takut. Tetapi kita pun mula melontarkan komentar dan juga kritikan yang pedas dan juga dahsyat, dan sampai kadang-kadang masuk kepada menghina dan juga cuba untuk menjatuhkan. Jadi ini satu benda yang patut kita perhatikan, dan mungkin juga kita boleh tanya kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pagi ini bagaimana yang dimaksudkan adab dan juga etika ketika mana kita nak mengkritik ataupun nak memperbetulkan sesuatu kesilapan yang terbabit dengan ulama dan juga umara kita. Silakan Ustaz. Baik, bila sebut kepada soalan tentang adab, adab, kepentingan adab ni, Allahumma salli alaihi wasallam, kita kena faham adab ni. Nabi SAW sebut hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya Allah mengutuskan Nabi SAW itu sendiri adalah untuk menyempurnakan kebaikan dalam bab akhlak. Itulah adab dia. Yani akhlak kita tu mencerminkan di mana adab kita. Maksudnya ini adalah perintah Allah dan Rasul. Yakni teladan uswatul hasanah yang baik itu adalah untuk kita ikut. Jangan ngangau tengok saja ni, kita tengok akhlak yang baik tapi kita dah buat akhlak lolak bukan main kan. Jadi kalau yang baik itu haruslah kita ambil, yang buruk itu harus kita tinggalkan. Dan kalau kita tengok pada soalan yang ditanya pun, apa yang cara kita nak respon pun kena ada. Cara kita nak meraihkan orang pun ada. Cara kita nak marah orang pun Islam ajar. Maka sedetail-detail benda itu semuanya untuk apa? Yang pertama adalah benda yang bawa kepada kebaikan pada agama. Untuk memberikan harmoni dalam masyarakat ni, maka adab itulah menjadi keutamaannya, insya-Allah. Baik. Dan bila mana kita sebut tadi berkenaan dengan persoalan-persoalan tentang adab terhadap ulama dan juga umara pada pagi ini, kita akan ambil soalan-soalan di Facebook untuk kita bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita fahami, hayati dan dalami. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Salrasi Cici. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Ada dua perkara di sini. Yang pertama, apakah kepentingan adab dalam kehidupan seharian? Dan juga yang kedua, mengapa adab dilihat lebih tinggi berbanding ilmu? Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, adab tanpa ilmu seperti jasad tiada berruh. Mohon Ustaz penjelaskan. Terima kasih juga sahabat kita Salrasi Cici untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Salrasi Cici untuk dua soalan. Yang pertama tentang kepentingan adab seharian kita ni, kenapa perlu? Yang pertama, nak membina hubungan yang harmoni. Para ulama menggariskan di dalam kitab-kitab tasawuf, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, di antara benda yang nak strukturkan masyarakat ini dengan baik adalah bawa dengan akhlak yang baik. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Abdullah Al-Jadili radhiyallahu anhu di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, apakah akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu didatangkan dengan adab-adab yang baik. Sakhaban fi aswaq, Nabi tak cakap dengan perkataan yang buruk, Nabi tak cari salah orang, Nabi tak kata ke orang, Nabi tak wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah, Nabi tidak akan membalas kejahatan dan kejahatan. Itu di antara kepentingan akhlak dan adab yang baik. Dan kenapa perlunya pada keseharian kita ni? Sebab kita duduk dengan masyarakat. Abdullah bin Amr bin As pernah ditegur oleh Nabi SAW untuk duduk dan ada masa yang dilapangkan dengan masyarakat. Kan? Sebab tu saya kata tadi, hidupkan kehidupan kita ni paling common, paling cak ayam, wajibkan subuh ni main jemaah. Itu ruang masyarakat kita. Yang kedua, kepentingan adab dalam kepentingan hidup kita adalah untuk mendatangkan rasa hormat orang. Bukan kita nak orang hormat kita, tapi Allah akan hadirkan bila kita beradab ni, orang akan hormat kita. Berbeza dengan kita yang ada ilmu tapi tak ada adab, orang akan meluat. Kan? Orang tak suka dengan kita. Maka sebab tu adab yang baik itu menjadi satu keutamaan berbanding daripada kelebihan-kelebihan yang lain. Sebab tu minta pada Allah agar Allah memberikan bukan hanya pada keelokan, kecerdikan akal kepada anak-anak, tapi diberikan adab yang mencukupkan dia menjadi seorang insan yang Allah redha. Yang tu menjadi keutamaan. Dan yang ketiga adalah satu bentuk peribadi uswatul hasanah. Kita ni semua, saya, Dai Azrin dan tuan-tuan yang menonton, kita semua ni adalah duta yang membawa risalah agama dalam kehidupan kita. Cerminan buruk yang kita bagi pada orang, maka buruk orang akan nampak pada Islam. Orang tak nampak pada Yaqub Isra, orang tak nampak pada Dai Azrin, orang nampak pada Islam tu nanti. Kan? Walau siapa pun kamu, walaupun siapa pun saya. Saya pernah jumpa seorang yang baru masuk Islam.
Saya masih ingat nama dia Luqman Al-Hakim. Waktu saya kuliah di Putrajaya, saya habis kuliah Maghrib, habis dia kuliah, dia main salam, dia peluk. Lama dia peluk. Kan, bila dia peluk tu saya tahu mesti ada benda ni nak cerita. Tu saya kata, Dan, tak apa, nanti kita makan sekali. Jemaah masalah dia jamu makan, waktu duduk minum dengan dia, saya tanya dia, what your turning point untuk masuk Islam ni? And then dia lama, dia pegang, dia kata, saya Ustaz, kalau saya cakap ni Ustaz jangan marah. Dia kata, Ustaz, kalaulah saya tengok akhlak orang Islam di Malaysia, mesti saya takkan masuk Islam. Sebab apa, Ustaz? Maksudnya perkataan tu sentak kita nak marah kat dia pun, maka kita cerminkan balik, memang itulah akhlak kita. Kan? Yang bergaduh banyak kita, yang buat benda pelik-pelik kita, yang terlibat dengan dadah anak sebangsa dan seagama dengan kita. Jadi, benda-benda ni jadi trigger point. Lepas tu kita back to basic, kita adalah teladan kepada orang lain. Dan kita masih ada statistik around 77%, 77% yang belum masuk Islam. Sekarang ni statistik on population religion seluruh dunia, Ustaz, dia ada lebih kurang 7.9 bilion untuk 2024, statistik yang terlatest. 2024 ni kita ada hampir 8 bilion, lebih kurang 8 bilion. Kita genapkan 8 bilion manusia, yang Islam cuma 22.5%. Sekitar 23% lah kita kata, kita genapkan. 23% macam ada lagi 77% yang belum masuk Islam. Sekitar lebih kurang ada lebih kurang 6 bilion orang lagi yang belum masuk Islam. Baik, siapa yang nak Islamkan mereka? Siapa nak Islamkan? Tugas ulama? Tugas ustaz? Tidak, tugas kita semua. Maka kolektifkan tu 3 benda dijadikan sebagai pasak hidup kita. Kenapa perlunya kepentingan adab dalam kehidupan? Yang kedua, mengapa adab lebih tinggi daripada ilmu? Kalam ni kita selalu dengar berkaitan adab mendahului ilmu. Dan kalam ini disebutkan tentang ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, itu adalah kalam yang disebutkan oleh Imam Abu Zakaria Al-Ambari dalam kitab Al-Jami' lil Akhlaq Ar-Rawi, jilid yang pertama, muka surat ke-80. Berkaitan bagaimana pentingnya di antara synchronization of ilmu dan juga adab. Dia tak boleh ada tak ada dua-dua, dia kena ada dua-dua. Tapi kalaulah diberikan hanya satu pilihan je, satu pilihan je, ilmu ke adab, maka jawapannya adab. Satu pilihan je kena ada. Contoh, dia tak ada pilihan tu, sepatutnya orang yang beradab, insya-Allah dia akan cari ilmu. Orang yang ada ilmu, mudah-mudahan dengan ilmu itu Allah jadikan pemeliharaan untuk jaga dia beradab dalam orang ramai. Nah, dan disebutkan juga berkaitan satu perkataan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang Sultanul Awliya, kan? Dia kata apa? Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Sebab kalaulah nak diigokan, nak diangkat orang kamu ni sebabkan ilmu semata-mata, nescaya iblis itu jauh lebih berilmu pada manusia yang lain. Halah dia ketua malaikat, bukan cak ayam. Kan, dia bukan PhD, nenek PhD dia ada. Kan? Halah, sebab dia ni adalah ketua para malaikat. Boy, nak jadi ketua para malaikat, tara mana? Jibril yang duk ajak Nabi SAW itu adalah dulu anak buah dia, kira bawah lah. Kan? Tapi siapa yang paling berilmu dan yang paling menyesatkan itu, itulah dia. Kan? Sebab tu hati-hati, dia jangan terperangkap dengan bahayanya orang yang diberikan kecukupan rasa cukup ilmu ni. Baru ada degree, dia kira rot habis semua, ulama lain salah. Kan? Oh ni dia kata mana ada hadis berkaitan hadis tu. Kan? Sedangkan berapa puluh ribu kitab yang kamu dah baca. Mungkin kamu dan saya yang tak jumpa lagi dalil tu. Sebab tu jangan terlalu cepat menghukum. Pada saya ada benda yang kadang-kadang kita kena berlapang dada, teruskan membaca. Kan? Saya pernah jumpa Ustaz waktu di Mesir dulu, ada seorang guru ni memang baca Quran ni, saya rasa dia khatam ni dah beratus-ratus kali khatam. Hafalan lah, bukan baca. Hafalan dia mengkhatamkan Quran. Saya rasa mungkin seminggu sekali dia akan khatam. Sekarang dia bawa main Malaysia, Syekh tu dia berkhidmat di Malaysia lah dah hampir 10 tahun. Waktu duduk di sana, setiap hari dengan Quran dia. Tapi bila dia ni, walaupun Quran ni saya tebuk tak pernah jatuh lagi lah sepanjang saya duduk khidmat dengan dia ni. Sepanjang saya daripada 2012 sampai 2015, 3 tahun duduk khidmat dia. Saya tolong angkat beg, susun slipper, sediakan barang dia untuk nak mandi lah, apa semua tu Syekh ni. Jadi Quran ni dengan dalam kelaziman dia, saya tebuk waktu mana tak pernah jatuh. Kita tak duduk tebuk lah, hak duduk baca pun jatuh. Nak abang kata ni. Tapi dia ni Ustaz, dengan Quran ni cukup beradab. Malah setiap minggu, setiap hari dia pergi mengaji lagi bab Quran.
Padahal ilmu dia tu kalau ikut dalam Al-Quran ni, dia lah lulusan Darul Ifta. Darul Ifta ni bukan Cak Ayam, Ustaz. Setahun berapa orang yang pelajar Malaysia yang layak masuk, belum lulus lagi. Berapa orang yang layak masuk. Pelajar Asia ni dia ada kuota dia. Kan, tapi alim dia, tapi tak meninggi diri. Sebab apa? Itu namanya adab. Itu namanya adab. Nah, maka sebab tu ingat, kalaulah kamu nak sombong dengan ilmu, ingat penyakit itulah yang kena kepada iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, mudah-mudahan kita tak tenggelam dengan kelangsungan ilmu yang Allah bagi kepada kita. Tak apalah kalau kita nak sambung ke master PhD. Saya pun target ni tahun ni daftar untuk PhD. Orang kata ustaz lepas ke? Lepas tak lepas nombor 2. Bukannya saya nak sijil tu. Kan, sijil tu kalau dapat alhamdulillah. Cuma kan cantik kalau kita ada kelayakan dan juga kita usaha ke arah tu juga. Ada guru-guru kita yang tak ada mungkin dari segi kelayakan. Kita tengok ada berapa asatizah kita yang Masya Allah alim mereka ni tak tahulah tara mana. Tapi tak ada kelayakan. Adakah menidakkan untuk kita menidakkan keilmuan mereka? Jawapannya tidak. Malah ada orang yang ada master, ada PhD, ada degree pun dari segi penguasaan ilmunya tak tahu mana. Sebab exam tiru kawan sebelah. Kan, pakai chat GPT kan, pakai Google punya semua ni, balas orang punya assignment, copy paste sikit, ejah terlepas kan, macam-macam je. Maka sebab tu jangan dihukum pada orang seseorang itu daripada judgement yang kita nampak, kerana mungkin ada sebalik kisah yang berbeza yang di luar pengetahuan kita. Wallahu a'lam. Subhanallah. Jadi lebih kurang dalam 4 tahun daripada sekarang saya boleh panggil Dr. Yaakob lah lepas ni. Amin. Amin. Dr. Ustaz Yaakob Yusra. Baik. Subhanallah, teruskan dengan persoalan kita. Kita ambil di Facebook juga dari sahabat kita Laila Dila Rosa. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagi yang belum mengetahui akhlak perbezaan antara ulama dan juga umara, serta apa pula peranan mereka, adakah dengan menjaga akhlak dan juga adab kita terhadap para ulama dan juga umara akan menyerlahkan lagi kepribadian kita sebagai umat Islam? Mohon perkongsian dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini, peranan kita dan juga akhlak kita. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama kita fahamkan dulu berkaitan bagi soalan. Terima kasih Kak Laila Dila Rosa. Nama macam canggih betul nama ni. Nama Spanyol tu. Nama Spanyol macam dulu cerita-cerita Spanyol. Ini Rosalinda Ayamo. Allah SWT. Soalan yang pertama kita nak fahamkan dulu apa perbezaan ulama dan umara. Kan, bukan main duk cerita tadi dia Ustaz, kami tak faham tentang apa ni. Kan, ulam lemak ke apa benda tak faham ni. Ulama dengan bagaimana ulama adalah refer kepada cendekiawan, ini orang yang berpengetahuan tentang agama, ini agama Islam lah kita sebut. Dan dari segi peranannya, dari peranan ulama itu sendiri, yang pertama menasihati dan memandu umat Islam untuk memahami hukum dan juga cara hidup sebagai orang Islam. Itu tugas dia. Dia mestilah tidak ada conflict of interest. Ini bahaya. Bila kita ada conflict of interest, dari segi judgement kita nak tegur, dia jadi segan. Sebab apa? Dia baru bagi bonus dekat kita, takkan nak segar lagi, tahun depan tak ada bonus pula. Maka sebab tu menjadi ulama ini harus kena kuat hati dia tu. Sebab apa? Tidak ada conflict of interest dalam setiap keputusan nak dibuat. Kan? Contohlah bagi contoh. Saya pernah dengar atau ada seorang hamba Allah, dia kata, Ustaz, hukum isap rokok ni Ustaz makruh ya, ataupun boleh jadi harus. Tu dia terkejut kita. Harus. Sampai saya kata, awak habis kata lagu tu. Dia kata, Ustaz, dia kata saya tanya dia rujuk kat mana. Saya kata Malik Fatwa ni konsisten berkali-kali. Malik Fatwa Kebangsaan meletakkan garis panduannya adalah haram. Haram. Kan, tak tahu daripada 2019, 91, 97, 2004, 2001, 2008, 2011, 2014 konsisten duk haram. Tiba-tiba dia kata makruh. Kita kenapa makruh? Dia kata ada seorang ustaz tu kata makruh. Mana boleh hukum pakai pada ustaz? Bila cek-cek boleh, sebab ustaz tu kata makruh. Sebab apa Ustaz? Sebab ustaz tu isap rokok juga. So dia mencari hujah untuk memenangkan benda yang dia buat lah. Macam orang contohlah dia main forex. Malik Fatwa Kebangsaan jelas kata haram. Tapi kita akan menghalalkan dengan cara apa yang kita nak. Dia akan kona lah kok mana, menerak, nari tap-tap air, guling. Dia nak bagi lepas. Nak bagi lepas. Maka ini yang hati-hati dalam peranan
ulama yang sepatutnya. Yang kedua adalah berkaitan umara. Apa yang disebutkan dengan umara? Umara ni adalah pemimpin ataupun penguasa sesuatu negara. Biasanya kalau dengan negara demokrasi ini adalah dengan melalui jalan politik lah, yang mendapat majoriti atas perkenan yang di-Pertuan Agong, maka mereka ni digelar sebagai umara. Allah sebut dalam Quran, selagi mana mereka tidak bercanggah dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka kena taat dan patuh. Dan dari segi apa peranan mereka ni adalah untuk mengurus takbir, tata kelola, untuk menjaga dari segi negara, termasuk dari soal masyarakat, masuk dalam soal ekonomi, dalam soal pendidikan, dalam soal kebajikan. Sebab tu saya kata di awal tadi disebut dalam hadis, ulama ini adalah bintang-bintang untuk kita tengok sebagai panduan. Umara ni apa pula? Adalah tembok dan tempat untuk kita berteduh, untuk kita berlindung dalam soal keselamatan negara, kan, termasuk dalam hak yang perlu dijaga dalam maqasid syariah dalam Islam itu sendiri. Hubul watan itu termasuk, kan? Siapa yang nak jaga ni? Itulah peranan umara. Dan boleh tak dipisahkan? Mereka tidak boleh, kerana mereka ini berperanan, dia macam si merah kanan dan kiri, bergeraknya sekali, tak boleh tinggal sebelah. Lagi akan jadi cacat, akan banyak blind spot dia. Ini yang berlaku blind spot bila kita menghilangkan kefahaman tentang peranan dan juga fungsinya mereka dalam masyarakat. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kita sebagai orang mukmin dalam bab ni saya rasa ambillah jalan yang paling baik adalah berlapang dada, janganlah duk buat lebih kurang. Kadang-kadang saya tengok sana satu budaya dia duk berlaku lah. Mungkin kita sedar ataupun tak sedar. Ni dia main musim-musim lah ni tengah duk sejuk ni, okeylah, cantik dah, kan? Dia main satu masa nanti dah pilihan raya ke apa, pakai duk edit gambar pemimpin, gambar ulama mana-mana, buat dialog, kan, dialog apa-apa yang mengatakan, sedangkan dia pun tak kata pun dialog tu. Betul. Maka ingat perbuatan ni haram dan dosa besar. Jangan duk buat lah, tak kira lah parti mana pun, warna apa sekalipun dalam bab ni, tolong berlaku adil. Benda dia tak cakap, jangan dia cakap. Betul. Kan? Kita edit gambar muka-muka ni, konon nak troll, kan? Troll ni perbuatan yang prank ni, benda-benda yang haram. Terus duk cari benda-benda yang merapu lah. Rugi pahala kita. Jadi sebelum saya nak berhenti, 2,000 yang sedang menonton ni, saya nak mengajak tuan-tuan, tajuk yang sangat besar nilai dalam kehidupan kita. Apa kata tuan-tuan, 2,000 orang ni bantu saya untuk kongsikan agar kita boleh tarik 2,000 orang lain untuk saham akhirat kita bersama. Tak perlu jadi ulama, tak perlu jadi umara pun tak apa, tekan butang share, tak ada yang tergeliat tangan, insya-Allah. Subhanallah, itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan, walaupun banyak perihal ataupun tugasan yang nak dilakukan pada hari ini, tapi tetap bersama dengan kita yang menyaksikan di Kaca TV, yang menyaksikan di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Terima kasih kepada yang like, share dan sebarkan kepada semua sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya beroleh manfaat untuk perbincangan pada pagi ini, adab terhadap ulama dan juga umara. Baik, soalan seterusnya di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Chia Beng Chuan. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan semua kru. Saya Muhammad Chia dari Langkawi, ingin tanya satu soalan. Betul ke bila mengaji dengan ustaz ataupun ulama, kita yang mengaji kena duduk lebih rendah dari mereka? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Chia Beng Chuan untuk soalan ini, adab terhadap ulama. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada saudara dan sahabat saya Chia Beng Chuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan daripada soalan yang ditanyakan berkaitan betul ke nak kena duduk rendah daripada guru ataupun ustaz ataupun cikgu yang mengajak kita. Bagus soalan ni. Ni soalan yang saya rasa untuk kita saling memperbaikilah. Yang pertama, itu adalah cerminan rendah hatinya kita sebagai anak murid. Maka sebaiknya kita rendahkan sedikit daripada guru kita. Sebab kalau perasan Ustaz, dulu ni di antara adab dan akhlak yang semakin hilang. Sebab tu saya baru-baru ni saya dah tengok video-video dia pun duk buat
Abang ni budak-budak abang ni motivator pergi sekolah masuk, duk bagi budak-budak duk buat picket line kat cikgu. Bukan. Hilang adab Ustaz. Ya, betul. Hilang adab budak-budak. So kalaulah itu cara mereka, bukan kata tak boleh nak melawak langsung, tapi kalaulah sampai macam tu peringkat dibawa kepada anak-anak ini, apa yang kita harapkan pada mereka dalam 10 tahun ke depan? Kalau kita tengok macam mana orang tua dulu, mereka pun kadang mengaji tak tinggi Ustaz, tapi ilmu adab ni sangat ditekankan. Cuba tengok pendidikan mak ayah kita dulu. Kadang-kadang mengaji pun tak dan. Sebab apa? Zaman lepas daripada merdekanya Malaysia pada tahun 1957, maka dia ada proses yang agak gap untuk pembangunan pendidikan itu berlaku. Sebab tu kebanyakan daripada kalangan ayah-ayah, tok dan tok wan kita, mereka tak ada belajar. Bukan malas penyegar macam kita ni, dah. Tapi sebab tidak ada peluang untuk belajar. Saya masih ingat, saya jumpa banyak keluarga, even ayah saya sendiri nak sabur mengaji tak boleh. Sebab apa? Kena bagi peluang pada adik-adik. Ramai memang itu berlaku. Tapi walaupun dari segi pendidikan mereka tidak tinggi, adab mereka sangat mereka tekan. Ustaz dulu kalau kita nak lalu depan orang, apa dia ajar? Tunduk. Tunduk ni bukan menerah. Tunduk ni buat apa? Kalau berjalan tu maksudnya just tundukkan sikit, tanda hormat. Dan kita faham itu bahasa di negara kita ni, kita faham dah kalau budak tu lalu tu tanda dia hormat. Bukannya kita minta Ustaz, tapi itu pendidikan yang diajak. Kalau salam orang dulu, kita ajak buat apa? Cium tangan. Cium tangan ni, ulama menyebut dalam kitab, cara nak cium tangan ni macam mana? Cium betul. Macam tu. Ni dah budak-budak lah macam mana? Dia buat macam dengan letakkan dahi. Macam dengan kucing nak menyerendih kat kaki tu. Maka tuan-tuan, ini adab yang saya rasa boleh tak? Boleh tak saya nak ajak ni? Kat main ni 2000 orang sudah menonton. Aku seorang pasien, hampa pakat mungkin kurang pula dah. Kan hampa share telefon bagi kat orang ke apa dah. Ya. Tuan-tuan, kita bawa balik ilmu yang saya rasa sangat mudah dan kita praktikkan untuk anak-anak kita. Kalau lalu depan orang, ajak dia untuk rendahkan sedikit. Dia ni wajah dia tu tundukkan sedikit. Janganlah over sangat macam depan rumah pak mentua tu dia rapat macam pijak semut tak mati, tak payahlah. Sekadar biasa tunjukkan kata adab dan akhlak. Bawa balik je benda tu. Budaya tu saya rasa dah semakin hilang. Kadang-kadang budak-budak tu lalu wow. Kadang-kadang depan pengajian saya pernah pergi di ambil Quran Ustaz di Bandung Ustaz. Bagaimana pesantren-pesantren ni diajak dengan adab Ustaz. Saya duduk dengan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin ni, ya Allah Rabbi, anak murid dia sampai kebas kaki ni, tak mau nak tukar kedudukan tu, takut hilangnya adab dalam bergerak. Kan? Sampai kan, kalaulah emergency nak keluar ni, dia keluar dalam keadaan pakai gear reverse tu. Ke belakang sikit. Dia kesok macam hantu ngesok tu. Kesok ke belakang tu. Sebab tak mau membelakangi. Guru tu pun satu adab yang diajarkan. Saya kata, ya Allah Rabbi, patutlah hebat budak tu sekarang ni, Masya Allah, orang yang hebat dengan akhlak. Yang kedua, kenapa perlunya untuk rendahkan sedikit ni adalah lebih efektif dari untuk belajar. Bila kedudukan dia guru kita lebih tinggi, maka akan mudah untuk kita nak nampak dan dari segi effectiveness untuk belajar lah. Dan sebenarnya dalam ilmu adab dan akhlak ni bukanlah baru. Kalau kita tengok bagaimana Imam Malik, disebutlah riwayat Imam Malik ni ketika dia duduk berada di Madinah, dia tidak akan pakai kasut ketika duduk di kawasan Masjid Nabawi. Bila ditanya kenapa, kata Imam Malik, kerana di sininya adanya jasad baginda Nabi SAW. Tak pakai selipar dia. Kaki ayam duduk masuk dalam kawasan. Bila masuk je dekat kawasan Masjid Nabawi, maka akan dicabutnya selipar tu daripada kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutlah riwayat ini, saya rasa kita selalu dengar, bagaimana Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. Imam Malik tak sempat jumpa Nabi SAW. Dia hanya sempat belajar dengan para sahabat. Para sahabat-sahabat yang umurnya panjang lah, macam Anas bin Malik dan juga tu yang umur panjang. Imam Syafi'i tak sempat dengan sahabat, tapi sempat belajar dengan tabi'in. Siapa dia guru dia? Imam Malik. Imam Syafi'i, dia tidak akan melunjurkan kaki dia ke arah rumah Imam Malik. Betapa beradabnya guru. Tuan-tuan bayangkan kalau kita dalam masjid, relax kadang-kadang paklong-paklong tu melunjuk kaki ke arah meja penceramah. Bukan nak suruh menghormat sampai hormat gila-gila, tapi biarlah ada. Dah lah pakai kain plekat, penda tak pakai. Melunjuk kaki tu nampak uduh sangat. Maka jagalah adab, jaga adab.
kan, menyandak satu pasal, lepas tu kaki straight macam tu. Kalau kita rasa tak selesa ke apa, melunjuk belah lain. Nah, tapi pada saya melunjuk kaki ni satu benda yang sangat tak sopan lah untuk dibuat. Kalau betul kita ada masalah, macam saya ada ACL, memang kedudukan kaki ni kena sentiasa bergerak. Kalau tidak dia akan sakit, Ustaz. Ni sakit. Ni macam minggu ni sakit sebab mari dulu pergi fun run. Orang fun, saya tak fun. Sebab apa? Ada ACL ni. So, orang yang kita tahu kita ada kekurangan, minta izin kepada guru kita siap-siap. Boleh tak saya nak minta izin dulu sebab kaki saya ada masalah. Maklumkan, agar tidak berlakunya zon yang bukan-bukan. Guru juga manusia. Bila benda-benda tu, kalau guru yang bersifat kinestetik, saya kinestetik. Setiap pergerakan berlaku tu, dia akan affected. Dia akan affected, Ustaz. Puan akan hilang, mengajak akan betul, Ustaz. Kalau orang yang audio kalau budak bising dia akan ganggu. Sebab tu kita kena dalam bab ni saya rasa kita pakat-pakat ambil cakna dan ambil tahu. Dalam soal kedudukan tinggi atau rendah, dia kata, Ustaz, macam mana nifty yang kadang-kadang dari segi koridor penyusunan dia, lecturer duduk di bawah, duduk atas, tu tak ada masalah lah. Takkan nak terkalih kot, nak buat atas kursi ke apa, pelik sangat. Maka tidaklah menjadi kewajipan, cuma itu adalah dari segi penyusunan adab yang efektif sahaja, insya-Allah. Mungkin dia juga membawa kepada satu simbolik yang murid itu merendahkan diri daripada gurunya. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita, Puan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Apakah adab yang digariskan dalam meraihkan sesuatu pendapat ataupun perbezaan pandangan seandainya ada khilaf di kalangan mereka? Dan yang kedua, apakah di dalam Islam terdapat apa yang selalu kita dengar sebagai ulama kontemporari dan ulama ekstrim? Apa maksudnya? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Yat untuk soalan yang sangat baik. Ada dua soalan di situ. Yang pertama berkaitan adab digariskan untuk meraihkan pendapat ataupun perbezaan. Baik, pegang satu benda. Yang pertama, Nabi SAW sebut dalam hadis pada kita berkaitan adab berkhilaf. Disebutkan dengan ikhtilafu ummati rahmah. Jadi ikhtilaf dalam kalangan umat aku nanti adalah satu rahmat kepada agama tu. Nah. Dan walaupun dalam hadis ni pun berlakunya perbincangan dalam kalangan ulama, adakah dia hadis ataupun bukan. Cuma tadi saya semak disebutkan di antaranya Imam Suyuti menyebut dalam kitab Al-Hujjah berkaitan hadis ini. Dan juga Imam Haramain juga sebut dalam kitab Al-Asrar Al-Marfu'ah dalam jilid yang pertama muka surat 84. Ada sebagai panduan je lah. Ada orang kata ini bukan hadis ataupun hadis, tak apalah, tak sodok bergaduh waktu. Dan kita tengok dari segi kalam ini. Apa maknanya khilaf itu rahmah? Saya dalam bab ni saya rasa satu benda yang kita boleh ambil sebagai kebaikan. Sebelum saya balik Malaysia tahun 2015, ketika tu saya sempatlah berkhidmat dengan almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam di Mesir. Dia datang di Mesir, sempatlah khidmat dia untuk saya ni mengaji tak pandai, Ustaz. Jadi kalau kat Mesir ni sejarah saya, orang kenal dengan khidmat khidmat dengan Syekh Nazrul Nasir, khidmat dengan Syekh Fahmi Zamzam. Itulah yang saya mampu buat. Nak mengaji ni mungkin kecerdikan, tak pandai macam orang. So apa berlaku waktu khidmat dia? Waktu nak balik lah, saya nak balik Malaysia dah ketika tu, isteri saya tengah mengandungkan anak yang kedua. Allah SWT anak yang pertama. Ketika waktu tu saya tanya dekat Syekh, nanti kalau saya balik Malaysia mesti orang akan bergaduh buat tahlil malam Jumaat, bergaduh buat bilangan rakaat tarawih. Ni nak main bulan Rajab kan, bulan Rajab Syaban ni orang bergaduh pasal Isra' Mi'raj, bergaduh pasal bubuk syura, bergaduh segala benda lah, akan bergaduh bab khilaf ni. Syekh jawab ni, tuan-tuan pegang ni, tuan-tuan tulis ni, ingat sampai mati. Dia Syekh kata apa? Apabila bertembung dengan dua simpulan, jangan pernah diikat dengan simpul mati. Maksudnya bila bertembung di antara dua pendapat ni, ada pendapat A, pendapat B, jangan pernah diikat dengan simpul mati. Sebab mungkin yang ni betul dan mungkin yang ni betul, atau dua-dua salah. Siapa yang nak menentukan betul itu? Bukan manusia. Itulah hak mutlak milik Allah Azza wa Jal. Kerana yang maha memiliki ilmu ni siapa? Allah. Perbatasan kita memiliki ilmu ni diberikan tamsilan seluas-luas lautan ini hanya satu celupan dan lebih sedikit daripada tu.
Itu saja bandingan ilmu kita. Yang kita duk rasa kemas tu, kalau susun sijil resume ni ada 6 lori sekalipun, hanya satu celupan. Bayang kalau hak SPM repeat 2 kali. Bayang kalau hak yang degree satu ketui itu je. Bayang kalau hanya ada master, bayang ada PhD. Kalau ada berlori-lori sijil itu pun baru hanya satu celupan, hak kita ni taruh mana? Maka sebab tu ajarkan diri untuk belajar adab berkhilaf. Senang je. Ni okey, saya bagi contoh saya. Kita duk bergaduh contohnya baca Yasin malam Jumaat. Kontak dah baca Yasin malam Jumaat. Baik. Orang kata ustaz itu perbuatan yang tak betul, tidak ada dalil. Okey baik, kalaulah tidak ada dalil pun, adakah salah baca Yasin malam Jumaat? Ya. So tak salah. Bila tidak salah, maka adalah benda yang harus. Okeylah, dia berkata ustaz baca Yasin tak elok. Okey, habaq ubah melepas ni jangan tulis baca Yasin malam Jumaat, tulis baca Quran malam Jumaat. Tapi pilih baca surah Yasin, salah tak? Sebab Yasin termasuk dalam 114 surah dalam Quran, daripada 1,27,000 huruf. So salah tak? Tak salah. Kita nak gaduh siapa? Kan cengih sangat macam ketebuan dah, kenapa? Maka saya rasa dalam bab ni kita saling belajar adab berkhilaf, dan insya-Allah untuk nanti selepas rehat kita akan sambung untuk soalan yang kedua. Yang ni panas sikit soalan ni. Jadi hangpa jangan lari merata. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, mudah-mudahan Allah memelihara kita dengan hati yang tenang untuk menerima setiap nasihat termasuk dari saya insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan. Setiap daripada apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita pastinya ada adab dan etikanya, khususnya juga dalam perkara yang kita bincangkan pada ketika ini. Sedang menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit. Kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ni, kat sekolah awak tak makan. Mak bagi duit sekolah hari-hari. Buat apa? Bagi kawan? Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan mak ya nak. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita dan kembali bersama dengan Ustaz Yaakob Surah. Kita ditanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan tadi kita sediakan sedikit tontonan dan bingkisan untuk tuan-tuan dan puan-puan sebagai suatu ilmu yang berharga pada pagi ini, sentuhan jiwa. Dan kalau kita tengok dalam topik perbincangan kita sebentar tadi, kita dapat rumuskan bahawa urusan kepimpinan merupakan amanah besar dan akan pada hari akhirat dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, bagaimana Badat berperanan dalam merangka pelan pendidikan dan juga keagamaan sebagai sebuah pusat tahfiz dalam mencapai matlamat melahirkan hufaz profesional di masa akan datang. Silakan Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah kita di Madat kita ada Mahat Integrasi Madat, di mana kita gabungkan di antara ilmu agama dan juga ilmu akademik. Semua pelajar wajib untuk tahun pertama Quran sahaja. Kita tak benarkan untuk yang mendaling lagi. Fokus kita adalah kita tak nak play all game, mastery of none, main semua benda, belajar semua benda, lalu tak ada satu benda yang dia boleh kuasai. Tapi kita nak mereka boleh kuasai lah Quran dan akan kuasai yang lain. Sebab tu tahun pertama tu even kenduri-kenduri pun saya tak bagi pi pada hari lain. Kalau orang nak mati pun kena mati hari Jumaat baru pelajar akan boleh pi. Tak ni betul-betul Ustaz. Memang tak ada saya hari lain tak suruh jemput lah. InsyaAllah kami tak akan mai. Bukan tak mau mai, tapi keutamaan kita adalah untuk mereka ni belajar terlebih dahulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian pelajar-pelajar kita diwajibkan juga ada 3 teras sukan, memanah, berkuda dan berenang. Malah alhamdulillah dari segi memanah kita ada beberapa
baru ni kita buat anjuran peringkat kebangsaan pun kita menang jadi juara. Ada 700 peserta datang, kita masih boleh menjuarai. Maksudnya bukan cak ayam lah, kita sangat serius untuk pembangunan pelajar-pelajar kita. Dan insyaAllah pada tahun ni kita akan tubuhkan akademi berkuda dan juga akademi memanah, akademi bola. Alang-alang nak main bola ni, kita nak biar budak hafal Quran pun bukan cak ayam. Jadi saya suka bila pelajar-pelajar ni mereka tidak meletakkan cita-cita hanya nak jadi ustaz. Pada saya, lapangan untuk orang yang menghafal Quran ni adalah semua bidang. Alhamdulillah untuk budak-budak kami, saya rasa dalam 40 orang budak, dalam 10 orang ni nak jadi ustaz. Yang lain semua nak jadi doktor, nak jadi cikgu, nak jadi pesyarah, nak jadi pilot, nak jadi engineer. Dan sekarang ada budak yang sedang buat engineering. Dan daripada budak-budak tahun 3, kita ada buat kerjasama dengan UTM, dengan Asri Ahmad Academy. Mereka ni ditauliahkan juga dengan sijil profesional untuk kelas saham. Budak-budak tahfiz malah diberikan modal oleh Datuk Asri ni untuk budak-budak trade saham untuk ambil kat mereka. Rugi kita akan cek balik. Setiap minggu ada trade. Jadi ilmu pengurusan kewangan kita terapkan. Jadi kita nak mereka ini balance dalam dunia dan juga akhirat. Itu selari lah. Lepas tu saya seronok kalau budak-budak kami ni nampak mereka bukan nak jadi ustaz kan, mungkin dia tengok saya macam lok-lak juga kadang-kadang. Jadi mereka nak jadi, saya suka mereka jadi teknokrat. Itu adalah word yang saya rasa sangat baik yang diperlukan untuk daripada kalangan budak-budak tahfiz ni, insya-Allah. Nak melahirkan hufaz profesional dalam setiap bidang yang mereka inginkan. Dan kalau tadi kita dapat tengok video berkenaan dengan seorang anak yang sangat membanggakan hati ibunya. Dan kalau kita tengok di Madat juga sekarang ada kempen ataupun satu kempen baru tahun 2024, iaitu Anak Aset Kita Bersama. Saya rasa ini ada satu kempen yang sangat menarik dan juga memang sesuai untuk kita bangkitkan untuk tahun 2024 ini. Dan soalan saya adalah, kenapa kempen ini yang dipilih oleh Madat untuk tahun 2024, dan kita menyaksikan pada pagi ini mungkin juga boleh bersama dalam kempen ini dan juga berinfak untuk kempen ini. Bagaimana Ustaz? Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Sudah pasti anak ni adalah satu benda yang tidak akan terputus amalan walaupun kita mati. Jadi sebelum kita buat kempen pada mak ayah, sekarang kita nak fokus kepada anak-anak, sebab Masjid Madat ni dikenali sebagai masjid yang mesra kanak-kanak. Dan untuk makluman tuan-tuan, bukan hanya kita hanya orang kenal macam tu, tapi kalau tuan-tuan datang subuh pagi tadi saya minta gambar, tidak kurang hampir mungkin saya rasa 200 lebih kanak-kanak solat subuh berjemaah setiap hari. Kita bukan hanya hari-hari tertentu, setiap hari budak-budak datang dengan baju sekolahnya. Dan untuk makluman, budak yang kita tengok dalam gambar tadi yang dinamakan soleh tadi, itu adalah peserta yang paling banyak datang semayang berjemaah di masjid. Dan siapa dia tuan-tuan? Itu adalah anak kepada almarhum Ustaz Murtada. Anak arwah Ustaz Murtada, dialah anak dia sendiri yang paling banyak mai. Kita ada kedatangan, ada saya budak, ada attendant, ada kehadiran. Kita datang tu kita akan scan kehadiran mereka. Dalam banyak-banyak beratus-ratus budak yang datang, 2000 lebih budak yang berdaftar. Allah takdirkan anak arwah 2 orang, Naufal dan juga Faqih lah yang paling banyak datang. Anak saya pun tak boleh lawan. Nak abang kata Allah. Jadi bukanlah video tu semata-mata nak cerita tentang infak itu, tapi nak abang kata alhamdulillah kalau budak-budak boleh sembahyang subuh jemaah, alangkah cak ayamnya kita yang dah dewasa-dewasa ni tak boleh. Jadi sebab itu dari segi pembangunan kenapa kita letakkan. Dan untuk pagi ni juga untuk 2024 kita dah menggunakan akaun Yayasan Murtada. Sebelum ni kita pakai akaun Murtada Dakwah Center yang biasa tu. Sekarang kita pakai yayasan sebab bila audited account kita lebih prefer untuk kita pakai yayasan lah. Kalau sebelum ni nombor akaun lebih kurang sama, cuma hujung dekat 7117 yang akaun dulu, akaun lama. Sekarang akaun yang baru, akaun yayasan. Kalau tengok Yayasan Murtada, dia menggunakan di bawah 5760 yang di perakhiran. Jadi sama juga tuan-tuan, objektif kita nak, kalau boleh tuan-tuan, yang latest ni kita nak siapkan bangunan tahfiz. Sebab kalau siap, tahun ni ada 6,000 permohonan, kita boleh ambil sekitar 100 ke 150 orang, insya-Allah. Pengajian percuma, budak-budak ada dietitian pemakanan, sukan memanah, berkuda dan berenang, budak-budak ada lesen scuba dan sebagainya semua. Jadi benda-benda ni kita nak sebagai pembangunan bersamalah. Jadi saya tak mampu bagi apa-apa, tapi saya nak tuan-tuan untuk minggu ni ada lebih kurang 80,000 claim untuk pemasangan besi dan juga lantai tingkat 2 dan tingkat 3. Jadi tuan-tuan, siapa yang menyumbang untung dia, sebab lantai ni besi ni takkan cabut dah. Kok gatai-gatai nak pergi korek balik kan tak ada pasal dah. Maka bila budak-budak hafal Quran, budak-budak bermalam, bangunan tu 24 jam mereka akan tidur. Jadi bangunan ni nak guna bila bulan 3 ni, ada lagi 3 bulan je baki. Jadi saya kena pederah juga, tak cuti langsung ni. Construction kita tak cuti langsung.
setiap hari berjalan, dan insya-Allah pada bulan 2 kalau kita on track, tapi mungkin kita akan bergerak siang dan malam. Jadi apa yang tuan-tuan boleh buat pula? Tuan-tuan bantu saya dalam bab sumbangan je lah. Saya bukan anak papa Megah Holding sahaja. Jadi 80,000 yang menonton ni ada 2,200 orang. 2,200 orang pakat bagi seorang 100, kita dah cukup untuk bayaran pada pagi ni. Jadi jomlah, saya nak ngajak tuan-tuan. Siapa yang menyumbang jangan risau, sama ada 80,000 lebih, tuan-tuan baca lah sampai guling-guling pun tak habis, sebagai manfaat bersama. Saya doakan siapa yang menyumbang, Allah bagi kemurahan rezeki, panjang umur, masuk syurga bersama insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan berkenaan dengan info-info tentang Murtada Dakwah Center yang pada ketika ini sedang giat memperjalankan setiap apa yang ingin dilakukan. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sila penonton dan Afadi Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita tentang adab terhadap ulama dan juga umara. Banyak tadi kita kongsikan kepada anda untuk sama-sama kita tegur diri kita sendiri untuk kita menjaga adab dan menjaga etika perilaku kita, khususnya sesama manusia, terutama untuk guru-guru kita, ulama kita dan juga pemimpin-pemimpin kita. Baik, kalau tadi sahabat kita Kak Yat di Facebook ada bertanya soalan berkenaan dengan ulama kontemporari dan juga ulama ekstrim. Jadi dua istilah ini mungkin ada di antara kita yang mengerti dan faham, tetapi ada juga yang mungkin baru kali pertama pagi ini dengar. Dia kata, tak pernah dengar pula ulama kontemporari dan juga ulama ekstrim ni. Jadi mungkin kita nak tahu dengan lebih lanjut apakah maksud dan definisi di antara dua perkataan ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah tadi kita sempat untuk sebutkan berkaitan apa itu adab-adab untuk kita meraihkan adab berkhilaf, dan yang kedua adalah berkaitan apakah perbezaan di antara ulama yang digariskan sebagai ulama kontemporari dan ulama ekstrim. Kita fahamkan takrif dululah dari segi ulama ni. Yang pertama, ulama kontemporari adalah ulama yang mu'assarah. Kontemporari adalah yang sekarang, yang mendepani masa lah, yang sekarang ni lah. Lepas tu ada kitab tentang fiqh mu'assarah, fiqh contemporary, fiqh yang terbaru. Maka samalah kalau kita tengok, mungkin kita bahasakan ulama contemporary ni mereka memanfaatkan teknologi yang ada. Adakah mereka ni digelar sebagai ulama su? Tidak. Mereka cuma menggunakan di mana platform orang duk ada. Dulu saya ingat lagi bila FB duk ada, mereka duk kata ada guna FB ni lah, ni senjata musuh lah. Tapi yang ruginya bila kita tinggalkan anak-anak muda kita semua duk dekat situ, maklum-maklum, pakcik-pakcik semua duk dekat situ, kan? Jadi kalau kita tidak hidangkan mereka dengan maklumat-maklumat yang baik, maka mereka tu yang akan pergi benda-benda merapu. Tu yang duk menerak atas FTA, menari buat mulut itik, kan? Duk buat benda-benda konten-konten merapu. Tapi bila alhamdulillah banyaknya asatiza, guru-guru, cikgu-cikgu, ulama kontemporari yang meraihkan teknologi ini, maka dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pendekatan dakwah itu menarik ramai. Contohnya macam baru ni, kita sendiri kita buat program, kita tak ada nak halang budak-budak ni main game. So kita buat program PUBG, Mobile Legend dengan PES lah, game-game budak-budak suka. Kita pun tak tahu main game tu. Kalau main noob, bila lawan noob dalam bot pun boleh mati kita, kan? So kita buat budak-budak ni dalam tempoh 20 minit Ustaz, pendaftaran 5,000 orang. 20 minit. Kalau tengok dekat sistem tu sampai hang website kami. Apa yang berlaku adalah bila masuk ramai sangat, kita terpaksa tutup. 22 minit tu tutup tu sebab demam kita 5,000 orang daftar. So apa yang kita buat adalah kita convert. Okey, kita buat pada budak-budak ni, saya pegang istilah apa, when we cannot beat them, we try to join them. Bukan nak suruh jadi macam budak-budak ni, tapi kita cuba faham bahasa mereka, baru mereka senang, kita senang nak tarik. Lepas tu kalau tengok di tempat saya, yang urus jenazah budak muda, geng Han Cangkul. Tuan-tuan tahu dah 3,000 jenazah mereka urus. Kita duk marah kat mereka. Kita urus berapa orang jenazah? Dalam masa 2 tahun lebih ni 3,000 jenazah dah mereka urus. Yang jaga rumah kucing siapa dia? Berapa ratus ekor kucing. Dia atas dah 1,000 ekor dah. Budak muda. Yang duk main masjid ramai dah ni siapa dia? Budak muda. Yang duk jaga kuda siapa? Budak muda. Sebab tu jangan menafikan hak mereka. Jadi kita perlukan ulama-ulama kontemporari. Dan ulama ekstrim ni adalah ulama yang berlebih-lebih.
Ekstrim ni bukan hanya pada ulama. Pemimpin ada pemimpin yang ekstrim, businessman ada businessman yang ekstrim, keluar malam gelap balik gelap, anak bini tak tahu buat apa, tak tahu, tak ada masa langsung kerja sampai. Kalau di Jepun mereka mengalami satu sindrom workaholic. Kerja ni sampai boleh bawa mati. Sampai macam tu. Itu namanya ekstrim. So ekstrim ni apa? Setiap benda ni dia ada borderline dia, Ustaz. Setiap benda. Makan ada ekstrim, Ustaz. Makan tu dia sampai makan perut boleh sandak kat steering kereta. Pulas steering dengan perut dia. Itu ekstrim. Ekstrim dengan memakan. Bersukan sampai berjam-jam bersukan sampai tak ada masa langsung pergi benda lain. Ekstrim. Main game sampai berbelah-belah jam sampai anak bini terabai, kerja sekolah lah apa semua, universiti kena buang lah semua. Sebab apa? Ekstrim. So word of ekstrim ini tidaklah hanya pada stigma kepada ulama atau mana-mana, semua orang boleh terkena. Ekstrim ni apa? Berlebih-lebihan, melebihi dos yang sepatutnya. Dan sepatutnya mungkin dalam kehidupan kita ni kalau makan within 70% tu dah kena stop sebelum sampai kenyang, Nabi sebut. Tapi kita lajak, itu namanya ekstrim. Yang ni kita berlebih-lebih. Jadi yang ekstrim ni, fahaman ekstrim ni dalam semua konteks bahaya. Bukan hanya pada ulama. Jadi apatah lagi pada ulama, orang dengar perkataan dia bila dia datang dengan fatwa ataupun penghujahan yang ekstrim ni, maka dia akan bawa kepada kesesatan jauh lebih ramai orang yang akan terkenalah. Maka sebab tu fungsi ulama dan umara ini sangatlah mustahak untuk kita pastikan kedudukan itu duduk pada ikhtisas, yakni ahli yang betul. Bila letak pada ahli yang salah, ni melingkup ni yang balik awal tu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan panduan yang baik. Kita mungkin buat salah, tapi jangan terus melakukan kesalahan. Jangan selamanya duduk dalam line yang jenis yang salah ini, insya-Allah. Baik, itu dia Ustaz. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, ada dua perkara di sini. Yang pertama, orang yang memperlekehkan serta menghina kata-kata nasihat dan pandangan ulama, adakah seperti ia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan soalan yang kedua, apakah yang akan terjadi dengan masyarakat sekiranya mengenepikan teguran yang diberikan oleh ulama kepada mereka? Orang yang menjaga adab dan akhlak terhadap ulama, adakah tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Nur Dahlia Biru untuk soalan ini. Baik. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Kak Dahlia, Kak Dahlia Biru untuk soalan leh-leh buah habis biru dia pun. Untuk dua soalan. Yang pertama berkaitan orang yang mempelekehkan serta menghina kata-kata daripada pandangan ulama. Yang pertama, adakah seperti dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, bukan saya sebut, Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi, kerana mereka membawa risalah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang teruskan untuk nak dihidangkan, jelaskan kepada kita. Kan tanpa mereka siapalah kita? Kan sebab tu depa buat nasyid kan, tanpa guru siapalah kita? Kan betul lah. Kan tak kiralah dalam guru apa sekalipun. Maka sebab tu ada benda yang saya yakin kadang-kadang memang kita tak setuju dengan perkataan mereka, tetapi letakkan pada dari adab berkhilaf. Walaupun tak setuju, jangan merendahkan martabat dia sebagai seorang guru kita. Dia macam ni lah, macam mak ayah kita lah. Ada decision yang mak ayah kita buat, kadang tak betul. Tapi macam mana adab kita sebagai anak? Adakah kita bubuh terus? Kita kata terus tak? Tak. Tetap letakkan adab sebagai seorang anak. Sama macam seorang guru. Kalau nak tegur, jangan tegur depan orang ramai. So ada adab dia. Samalah guru pun dengan anak murid, ada adab yang perlu dia jaga. Dan begitu juga dalam kalangan anak murid kepada guru dia. Yang kedua berkaitan apakah yang terjadi dalam masyarakat sekiranya mengenepikan teguran oleh ulama. Kerana disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam perbahasan banyak dalam kitab-kitab mengatakan daging mereka ini adalah seperti racun-racun, kan? Itu adalah satu tamsilan yang abang kita kata bahayanya apabila kita tak bersetuju. Kita ni kadang-kadang mulut ni terlalu lancang sangat. Maka sebab tu adab berkhilaf ni senang ya. Kita tak setuju dengan orang, jangan kita hentam dia. Kita tak perlu ikut dia, tapi jangan kita hentam. Tapi jadi budaya masyarakat kita hari ni, kira nak berkelahi semua benda, cengeng lebih pada apa lagi, kan? Jebon pun tak cengeng macam tu.
Kan, tapi kita ni kadang-kadang itulah kata kira gaduh. Kadang-kadang saya minta maaf sebut Ustaz, kalau tengok apa yang berlaku, isu-isu yang berlaku ni, dua-dua ada dari segi saya tengok ada rujukan cuma tu rujukan tu kuat, yang tu tak kuat, yang ni faham dengan cara A, ni faham dengan cara B. Yang depa ni depa menceritakan tu orang dapat ilmu. Yang ulama ni cerita, umara jelaskan satu benda, yang ulama jelaskan satu benda. Masyarakat dapat ilmu. Sebelum ni kita tak tahu pun benda tu. Kan agama apa depa ni ditidurkan berapa lama lah apa semua. Contohnya cerita Ashabul Kahfi kan. Dua-dua ada hujah yang baik. Tapi bila masuk di medan orang awam yang tak faham ni, nama dia ilmu palatau. Dia kira nak bubuh tahuan punca kepala ekor apa pun tak tahu ni. Bila tanya hang baca kat mana? Tak. Saya rasa hak tu betul. Sebab apa? Dia main dasar ekstrim tadi. Taksub tadi dia wujud. Dia akan rasa yang ni je betul, yang ni je betul. Yang tu salah lah. Yang tu jangan kita bawa dalam perangai penyakit kita. Kita raikan dua-dua pendapat, kita dapat dua ilmu. Nak ikut yang mana? Hilakan yang mana hujah kita. Kita dalam masa kita study juga. Dapatlah kefahaman ilmu. Version 1 is better than version 1. Belum ni tak tahu. Dapatlah satu ilmu. Dapat dua pendapat. Kaji dua pula. Version 2 is better than version 1. Dapat pula 3. Belajar lagi. Maka sebab tu orang yang belajar dia takkan habis. Orang yang berhenti belajar, itu penghabisan pada dia. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia kan. Bagaimana sesuatu yang patut kita fahami tentang adab sesama manusia. Baik, sedang penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Terus bersama kami. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kembali kita untuk terus bersama. Saya yakin dan saya pasti banyak perbincangan-perbincangan dan nota-nota penting yang kita dapat pada hari ini, khususnya dengan topik perbincangan kita yang nak bagi tahu kepada kita bahawa jangan terlalu obses, jangan terlalu memikirkan tentang diri sendiri, dan jangan memikirkan sesuatu dan berkata sesuatu serta menulis sesuatu tanpa ilmu dan kefahaman yang sebenar, sebab nanti dia takut jadi masalah di kemudian hari, khususnya berkenaan dengan tidak beradab terhadap ulama dan tidak beradab terhadap pemimpin dan umara kita. Jadi yang kita lihat hari ini berlaku di media sosial dan juga di alam maya serta yang berlaku di sekitar masyarakat kita, ini adalah merisaukan. Sebab itu kita bangkitkan perbincangan ini untuk memberikan kesedaran dan nasihat kepada penonton semua. Baik. Soalan seterusnya kita lihat di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Mari kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan. Adakah runtuhnya akhlak masyarakat terhadap ulama masa kini adalah salah satu tanda akhir zaman, yang mana kita menyaksikan mereka dijemput pulang seorang demi seorang oleh Yang Maha Esa? Terima kasih Ustaz, terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Intan Zurina berkaitan satu soalan, adakah runtuhnya akhlak masyarakat terhadap ulama masa kini adalah salah satu tanda akhir zaman? Ya, sudah pasti. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata sayusibu ummati daul umami. Umat aku nanti akan tertimpa dengan semua penyakit-penyakit umat terdahulu. Specialnya umat akhir zaman ni, kita bukan umat akhir zaman, kita umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Sebab umat akhir zaman tu bila tertaklif kepada umat pada malam pertabalan Nabi jadi Rasul. Nabi penyempurna ini pada semua sekalian Rasul, maka memimpin umat akhir zaman. Yang ni sekarang 1445 kan? Campur lagi berapa? 13 tahun. Sebab Nabi mendapat wahyu adalah 13 tahun sebelum peristiwa hijrah. So 1445 campur dengan 13, kita akan dapat 1458. So the officialnya adalah 1458 tahun dah taklifan umat akhir zaman dah tertimpa kepada kita. So sekarang bukan lagi umat akhir zaman yang sesuai, tetapi umat akhir zaman. Ni clearance stock lah, ujung-ujung. So ujung-ujung ni banyaklah defect, banyaklah merapu-merapu tu. Inilah merapu yang kita buat ni. Dan Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, Nabi kata Allah tidak akan mencabut ilmu daripada dada manusia. Bukan kita bangun-bangun pagi tiba-tiba terus tak reti binatang apa. Yang melainkan adalah penyakit namanya nyanyok lah kan.
Dia panggil apa tu, penyakit apa, nama apa? Nyanyuk. Nyanyuk ada penyakit istilah tu, tak apa, cari sendirilah kan. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi Nabi kata apa? Allah akan cabut ilmu dalam dunia ini melalui dada-dada para ilmuwan, para ulama ahli dalam bidang ikhtisas, dalam bidang-bidang tertentu. So kita nak cari orang yang alim seperti mana Imam Nawawi, tak ada dah hari ni. Nak cari orang alim macam Imam Ghazali, tak ada dah. Nak cari macam Ibnu Sina Al-Khawarizmi yang pakar dalam formula-formula matematik, Ibnu Sina yang pakar dalam bidang perubatan. Mereka ni ilmuwan. Nak cari macam Syekh Zakaria Kandalawi, nak cari macam Al-Imam Haramain, tak ada dah. Yang ada daripada kalangan mereka ini, Syekh Izzuddin Islam ini adalah seorang ulama yang dia mahir dalam hampir semua bidang ilmu. Dalam bidang agama, bidang perubatan, bidang matematik, bidang geologi, bidang arkeologi, gigi-gigi apa semua ni kita tak tahu ni, dia pun reti kerana mereka mendalami. Hari ini kita mungkin boleh menguasai satu ilmu, itu pun mungkin hanya pada perbatasan atas sahaja. Maka tanda Allah mencabutnya, hilang seorang tokoh. Dulu ada seorang ulama yang alim dalam bab ilmu alat. Dulu almarhum Tuan Guru Haji Saleh di Sik Pondok Rahmaniah, Allah cabut nyawa. Di Baling ada seorang ulama yang alim lama duduk di Mekah 70 tahun, Syekh Tayyib Al-Maki, Allah ambil dah nyawa mereka. Maka seorang demi seorang dicabut. Almarhum Tuan Guru Ni Aziz yang alim dalam bidang tafsir, Allah cabut seorang, maka hilanglah mereka. Maka itu di antara tanda-tanda akhir zaman. Dan Nabi kata apa? Bila hilang orang yang cerdik pandai dalam bidang mereka ni, maka dah tak ada siapa dah. Maka kita tangkap muat hak yang cak ayam ni lah yang pergi pegang portfolio yang tidak sepatutnya mereka pegang. Tak kira lah daripada siapa dia pun. Maka bila golongan yang tidak sepatutnya memikul lah ni, dulu pangkat orang susah nak, orang tak mau terima kan. Kalau kita tengok Sayyidina Bilal bin Rabah pernah di-offer untuk diberikan pangkat yang besar, ditolak, dia takut sebab takut tidak memegang taklif. Sekarang ni kita takut dan bimbang, orang berebut-rebut nak kepada pangkat. Tak salah pada memiliki pangkat, yang salah adalah tidak mampu untuk merus takbir dan berlaku amanah di atas pangkat yang diberikan. Yang ni yang kita bimbang lah. Jadi saya rasa terima kasih untuk soalan yang baik. Ya, sebab tu tengah mereka duk ada ni, pilah cari. Jangan tunggu dah mati baru duk buat update status, buat sedia riau lah, buat ni guling-guling lah riau. Tengah duk ada ni, pi cari. Kan banyak lagi ada ulama-ulama yang duk ada ni, ambillah ruang dan kesempatan, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin, amin, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita semua berkat daripada adanya ulama dan juga umara yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari Aisyah Ica. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan saya, peranan serta tanggungjawab para ulama mutaakhir ini penuh dengan dugaan dan cabaran. Apakah antara dugaan serta cabaran tersebut yang dilihat merencatkan fungsi serta peranan sebenar para ulama khususnya terhadap umara? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jika keliru. Terima kasih juga sahabat kita Aisyah Ica untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Aisyah Ica untuk soalan yang sangat baik berkaitan apakah ujian kepayahan yang berlaku kepada ulama ni adalah yang pertama, untuk dia nak buat satu decision without any conflict of interest, tanpa ada apa-apa kepentingan. Dan sebab tu kalau kita tengok macam mana dulu zaman sahabat, zaman tabi'in, ketika mereka memegang satu-satu jawatan ni, dia akan buat pengecualian daripada yang pertama menerima apa-apa hadiah ataupun apa-apa bentuk imbuhan yang boleh mendatangkan nanti akan rasa ada belas kasihan ataupun rasa terhutang budi. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Abdul Aziz pernah ketika dia jadi khalifah, apa yang dia buat adalah dia tidak membenarkan pada dia dan juga esko-esko ni untuk menerima apa-apa hadiah ataupun imbuhan. Sebab takut lah dia main hantar projek apa-apa, kita dah hari tu dia tukar sporim kita dah, hari tu dia tolong renovate rumah, renovate dia tak ambil duit. Kita pun ingat macam okey dia nak sedekah, padahal boleh ramai lagi layak terima sedekah tu. Jadi dia bila menerima tu membuatkan saya rasa akan wujudnya sentimen bias dalam nak mengeluarkan satu hukum. Yang ni saya rasa ujian dia yang sangat besar. Cuma alhamdulillah kita tengok dari konteks kita hari ni, kita tengok walaupun dah salin beberapa tokoh-tokoh ulama ini, mereka masih boleh menegur itu benda-benda yang baik lah. Walaupun decision yang mereka buat tu tak popular. Tak popular ni maksud apa? Decision yang dia buat tu akan bawa kepada liability pada institusi
keagamaan. Contoh Ustaz, berkaitan isu vape. Ya. Isu vape kan. Kalau ikut dari segi player vape ni, depa minta dihalalkanlah benda tu. Tapi bila fatwa masih meletakkan pada fatwa haram, maka benda tu dari segi mileage politiknya tidak baik. Tapi mereka masih lantang bersuara. Sama dekat dengan isu forex contohnya, dan beberapa benda yang lain. So benda-benda ni tidak popular. Kalau sebuat akan bagi bad impact lah. Tapi mereka masih berusaha, pada saya it's a good thing lah. Dan alhamdulillah kita tengok dari segi check and balance itu berlaku. Ada kurang itu pastilah. Saya tidak daripada mana berapa kali dah yang memimpin pun masih ada kekurangan. Tetapi masih boleh menerima nasihat itu adalah satu benda yang baik lah. Pada saya, cuma kalau kita nak cari kesalahan, tuan-tuan pasti akan jumpa. Tuan-tuan boleh kosek lah kot mana pun, tuan-tuan akan jumpa yang ulama pada kekurangan dia, yang umarak pada kekurangan dia, saya pada kekurangan, da'i pada kekurangan. Jadi jangan kita memandang kekurangan itu sebagai benchmark dia, tapi ambillah apa yang baik itu sebagai satu struktur yang kita boleh ambil sebagai contoh. Yang tak baik kita tinggalkan di belakang. Kerana itulah fungsi manusia untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, insya-Allah. Jadi konflik of interest dan bias ni benda yang cukup bahaya. Even kita sebagai ayah, sebagai mak pun kadang-kadang kita terbias dengan anak-anak kita sendiri. Betul. Kan? Kita akan terlebih kasih kepada hak ni sikit. Kadang-kadang yang ni buat salah yang sama, yang tu dulu kena tibai, yang ni tak kena. Sebab dia apa? Dia bongsu contohnya. Sebab apa? Dia anak perempuan. Sebab apa? Dia adalah. Itu bias lah tu. So, kalau kita pun terbias, apatah lagi mereka yang memegang ni, lagilah amanah itu berat. Cuma disebutkan dalam satu hadis, apabila mereka berijtihad itu salah, mereka dapat satu kebaikan. Kalau ijtihad mereka betul, dapat dua kebaikan. Kadang-kadang memang ijtihad ni mungkin, ijtihad itu mungkin benda yang dibuat itu mungkin salah pun, tetap dapat pahala. Yang tak dapat pahala, kita. Hak yang berijtihad, semua salah. Tu masalah. Sebab tu kita bukan ahli, saya rasa lebih baik kita ikut je lah. Banyak benda yang tak best. Dulu saya ingat lagi, saya duk buat simpanan dalam akaun ASB. Lepas tu fatwa keluar. Kata fatwa negeri Kedah dan fatwa negeri yang lain ketika tu ada yang harus, ada yang, tapi fatwa negeri saya tak boleh. Withdraw tu. Walaupun bebal kok, kita dah menyimpan lama kan. Lepas tu alhamdulillah lah, beberapa tahun yang lepas dibolehkan balik Bank Islam masuk. Alhamdulillah, usaha-usaha kerajaan itu untuk memurnikan investment itu tidak pergi kepada tempat-tempat yang tidak patut, yang tidak non-compliant, maka dimurnikan balik. Bank Islam buat pengesahan, audit masuk, mengatakan dibolehkan, maka keluar dari fatwa, keluar keharusan balik. Walaupun dulu ni keluar tadi, sebab apa? Pelaburan itu tidak dikawal dan tidak ada seliaan yang daripada pematuhan syariah yang betul. So betul saya kata, khilaf datang dengan khilaf itulah, maka dibincangkan. Bila dibincang, tahu punca masalah. Bila tahu punca masalah, tahu cara nak selesaikan masalah, datangkan badan-badan yang berautoriti untuk pantau di mana duit investment daripada bank ni nak pergi. So patuh syariah, selesai masalah. Kan? Jadi di situlah wujudnya khilaf itu rahmah, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan, kupasan dan perbincangan. Dan memang kita faham tugasan sebagai seorang ulama untuk menegur, menasihati, memperbetulkan dan mempercantikkan umat di akhir-akhir zaman ini adalah satu tugasan yang sangat berat dan bukannya mudah. Dan juga sebagai seorang umara, pemimpin yang menjadi perisai kepada masyarakat dan juga apa yang ada di bawah pimpinannya itu juga bukan satu tugasan yang sangat mudah. Jadi memerlukan kepada sokongan daripada kita semua, memerlukan satu adab yang baik, etika yang baik kepada mereka semua supaya mereka bersemangat dalam melakukannya dengan sehabis baik, bukan untuk orang lain, untuk negara, agama dan juga bangsa. Sebagai penutup, dipersilakan untuk Ustaz berikan sedikit kata-kata nasihat kepada penutup-penutup semua supaya kekal beradab dan beretika kepada ulama dan juga umara sebagai akhir daripada kita. Silakan Ustaz. Okey, baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu benda saya nak sebut sebagai kesimpulan lah, tajuk yang sangat baik untuk kita ambil sebagai bentuk kefahaman. Kita semua ada pendapat, kita ada perbezaan, kita ada bermacam-macam sebab beza. Kita ada background berbeza, cara dibesarkan, cara pendidikan, cara mak ayah ajak, semua berbeza-beza. Cuma macam mana kita nak kolektifkan daripada perbezaan itu, di mana titik kesamaan dia. Yang pertama saya sebut tadi, benda yang kita kena buat, solat jemaah.
usahakan subuh mulakan pagi ini dengan cara kita boleh duduk dengan senada, sebaris, tanpa kita menafikan kamu warna apa, aku warna apa, hang mazhab apa, aku mazhab apa, hang fahaman apa, kita dengan akidah yang sama dengan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, tuan-tuan tengok dari segi botol ayak ni tuan-tuan. Botol ayak ni tuan-tuan, dia sudut pandang tuan-tuan sekarang mungkin tuan-tuan nampak warnanya besar ni, nampak warna biru atas sikit, betul nampak transparent, betul tak? Betul. Kan? Sudut tiba dalam keadaan kita dah ni namanya kita ijma' lah. Kita bersepakat, kita nampak warna biru atas, kita nampak warna putih tengah. Tiba-tiba ada orang ramai dia kata, ustaz, saya tak nampak warna putih pun, saya nampak warna biru saja. Ketika tu saya nak tanya tuan-tuan, tu akan protect kita punya jawapan tadi ke, akan kita akan terima? Kalau ustaz apa? Saya akan protect lah. protect. Sebab apa yang ustaz nampak dan saya nampak dan tuan-tuan nampak, berjuta-juta orang nampak benda yang sama ni. Kan, ni nampak benda yang sama. Baik. Tiba-tiba datang seorang dia kata apa, saya tak nampak pun nampak stiker. Saya tak nampak pun ada ayat. Yang saya nampak ada warna biru je kecil. Kita kata dia ni mabuk pi kuda ke apa kan? Kan? Kita akan berhujah memenangkan kita kadang-kadang sampai bertikam lidah dan sebagainya. Kita terlupa sudut pandang yang berbeza menampakkan objek yang berbeza. Betul. Tadi saya tuan-tuan nampak kau ni kan? Bila saya kalih kat tuan-tuan ni, saya kalih kat tuan-tuan ni dan cermin ni. Apa yang tuan-tuan nampak? Nampak ada stiker? Tak nampak. Dah tak nampak. Nampak ada ayat kalau saya tutup macam ni? Tak nampak. Tak nampak juga. So adakah pendapat kedua tadi salah? Tidak. Tidak. Hanya melalui perspektif pandangan yang berbeza membuatkan, walaupun objek yang sama, membuatkan sudut pandang berbeza. Maka di sini kita belajar apa? Tak semua yang kita betul dan tak semua dia salah. So belajar meraihkan. Nah, jadi adab, kita tak letakkan adab itu keutamaan daripada semua perbezaan yang lain, dan insya-Allah dia akan jadi makmur dan baik. Jangan terlalu cepat buat palatau dalam semua isu hang nak komen, maka itu namanya sindrom palatau. Maka betulkan balik, duduklah, kita menghormati mana yang kita boleh hormat, maka orang akan hormat kita. Kalau kita banyak semua benda hang nak hantam semua orang salah, maka percayalah kita lah manusia yang paling salah ketika itu. Maka sama-sama kita muhasabah. Tak ada siapa yang better late than never, tak ada yang terlambat. Kita sama-sama betulkan mana yang mungkin terkurang dan kita tambah baik mana yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan pemeliharaan yang baik untuk kita semua, insyaAllah. Silakan dengan doa reka, Ustaz. Baik, insyaAllah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dia duk panas-panas ni tuan-tuan. Jangan duk panas sangat. Takut jadi oven nanti. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, para ulama kami dan umara kami, ya Allah. Sama ada dalam keadaan kami sedar dan kami tak sedar, ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami, ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, ya Allah. Ya Allah, kurniakan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin dan ilmuwan-ilmuwan kami, ya Allah, agar ada kesatuan yang baik untuk kemakmuran dan keharmonian negara dan juga agama kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, Kau jadikan para ulama dan umara kami, ya Allah, sebagai pelindung dan juga pembimbing bagi kami kepada semuanya, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, berkatilah kami, ya Allah. Janganlah pisahkan kami dengan sedikit khilaf yang berlaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan kita di Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada kebaikan dan ada manfaat untuk perbincangan kita. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi terus kami menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.